أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى بالله شهيدا، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كما علمت آدم فعلمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا، وكما عصمت يوسف فعصمنا، وكما سلمت يونس فسلمنا، وكما أكرمت أيوب فأكرمنا، وكما ألهمت أوليائك فألهمنا، وكما هيمت أحبابك فهيبنا، ومن رضاك غنمنا، ومن فضلك لا تحرمنا، وجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya malam ini dapat kita bertemu untuk meneruskan lagi majlis ilmu, iaitu berkenaan dengan ilmu tajwid ataupun ilmu sifat huruf. Kita sambung pada malam ni pada muka surat 216. Nombor yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata musannif yang ke-17 itu iaitu istitalah, iaitu sifat huruf yang ke-17. Sifat huruf yang ke-17 ialah istitalah. Baik, jadi istitalah ini antaranya merupakan sifat yang terakhir. Sifat yang terakhir di dalam sifat huruf ataupun sifat tunggal. Sifat tunggal bagi huruf hijaiyah. Jadi antaranya juga disebut di dalam matan Al-Jazariyah, Muqaddimah Al-Jazariyah, safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin wallinu wawun wa ya'un sakana wan fataha qablahuma wal inhirafu suhiha fil lami war ra wa bitakririn ju'il walitafashshi ash-shinu dadan istatil. Itu dalam Muqaddimah Jazariyah, tak ada dalam kitab yang kita baca ni, ada dalam kitab yang lain. Jadi matan iaitu Imam Ibnu Al-Jazari menyebutkan bagi safir itu hurufnya sad, zai dan sin. Sifat qalqalah pula ialah qaf, ta, ba, jim, dal. Dan huruf lim adalah waw sakinah sebelumnya baris fathah dan ya sakinah sebelumnya baris fathah. Sifat inhiraf ialah huruf lam dan ra. Sifat takrir ialah huruf ra. Sifat tafasyi ialah huruf shin. Dan istitalah adalah bagi huruf ba. Jadi maksudnya sifat istitalah ini adalah sifat yang terakhir dalam sifat tunggal, bermula daripada safir, berakhir dengan istitalah. Jadi huruf istitalah ataupun di sini maksudnya pada bahasa dalam kitab kita baca ini iaitu memanjang. Istitalah, tawilun, istitalah iaitu memanjang. Manakala pada makna pada istilah iaitu makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah sehingga sampai ke makhraj lam. Jadi makhraj huruf ba di mana? Makhraj huruf ba iaitu sebelah tepi kan, tepi lidah yang bertemu dengan ataupun berhadap ke gigi gerham, al-aghras, gigi gerham. Tepi lidah sama ada kiri atau kanan, yang menghadap ke tepi
ataupun menghadap ke gigi gerham. Gigi gerham mana? Gigi gerham dua batang belakang ni kan. Dua ke tiga batang ni belakang ni. Itu gigi gerham. Bermula daripada situ. Sampailah ke makhraj lam, makna kata sampailah ke hujung, ke depan. Kan? Makhraj lam di mana? Di langit kan. Jadi walau bo panjang. Sifat dia tu panjang. Daripada makhraj dha kepada makhraj lam, sampailah ke depan. Itu maksudnya istitalah. Dan kata sahib as-sabil asy-syafi wal istitalatu in aradta haddaha hiya imtidadud dadi fi makhrajiha. Dan istitalah itu jika kamu ingin batasannya, makna dia adalah berpanjangan dad pada makhrajnya. Jadi bo kalau kita baca waladha, ada beza. Waladha waladha, ada beza tak? Ada beza situ sebenarnya. Ya. Sama ada kita mengenakan ataupun mengguna pakai sifat istitalah ataupun tidak. Kalau kita baca waladha, contoh saya buka emas waladha. Jadi kita guna makhraj dha itu kena ke ataupun tidak, sempurna ke ataupun tidak, sebab dia di depan kan. Nampak kan apa yang saya tunjuk tadi kan? Nampak dia di depan. Waladha gitu kan. Bunyi betul tak bunyi? Ada bunyi dha. Dha tu ada bunyi tak? Bunyi kan. Kita dengar ada bunyi. Tapi adakah kita menyempurnakan sifat dia tu? Tak sempurna kan. Bahkan juga makhrajnya juga tidak tepat, sebab di hadapan, di bahagian makhraj lam contohnya kan, di sebelah hadapan ataupun hujung lidah. Hujung lidah sebelah hadapan, bukan tepi lidah. Makhraj dha adalah tepi lidah. Itu nampak. Jadi waladha jadi tepi lidah bertemu dengan gigi gerham, sama ada kanan ataupun kiri. Waladha sama aja bunyi dia. Tu contoh, maksudnya begitu. Jadi huruf dha itu ialah panjang, bersifat dengan istitalah. Panjang, batasannya berpanjangan huruf dha itu daripada makhraj dha sampailah ke makhraj lam, maknanya sampailah ke hadapan, ke hujung lidah. Kemudian huruf istitalah ataupun sifat istitalah itu mempunyai satu huruf sahaja, iaitu huruf dha saja. Huruf dha sahaja. Okey. Selain daripada itu tidak termasuk dalam sifat istitalah. Baik. Dan kata Imam Ibnu Al-Jazari, dan istatil. Seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam muqaddimah Al-Jazariyah, dan istatil, iaitu dan itu kamu istitalahkannya, panjangkannya. Baik. Itu berkenaan dengan istitalah. Jadi pertamanya perlu menyebut huruf dha itu pada makhrajnya. Kemudian yang kedua, hendaklah menyempurnakan sifatnya, iaitu istitalah. Okey. Baik, kita cuba tengok ayat yang ke-7 dalam surah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sama-sama. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi mana lin kan, yang lepas kita sebut
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, persoalannya, adakah disebut ataupun dibaca berkenaan dengan berkait dengan huruf dad tadi itu pada tepi lidah ke ataupun di hujung lidah? Masing-masing jawablah masing-masing. Kan? Kita buat sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, boleh nampak gambaran tu berkenaan dengan bagaimana tahapnya tu, itu perlukan masa lah. Kalau malam ni nak tekan, nak susah juga kan, jenuh. Jadi macam burung malam rebau, asak juga dengan lalang. Pada sudah jenuh nak boleh cakap lala tu. Kan? Jadi maksudnya berkenaan dengan tu tak apa, itu memerlukan masa. Jadi kita faham di sini bahawasanya untuk huruf dad iaitu perlu bertepatan dengan makhrajnya, iaitu tepi lidah. Tepi lidah sama ada kiri ataupun kanan, yang mana berkenaan tepi lidah tersebut berbetulan menghadap iaitu gigi gerham. Gigi gerham. Baik. Itu adalah berkenaan dengan sifat istitalah. Ini salah satu sifatnya. Adapun sifat yang lain pada huruf dad ini ada lagi sifat-sifat yang berlawanan, kan? Sifat yang berlawanan ada, iaitu sepertinya jahar, rakhawah, isti'la, itbaq dan ismat. Itu adalah sifat-sifat yang terdapat pada huruf dad, sifat yang lain. Jadi kesemuanya ada 6 sifat pada huruf dad. 6 sifat yang tu kita akan masuk dalam bab yang berikutnya. Dalam bab yang berikutnya pada muka surat 221, iaitulah huruf dan sifat-sifatnya. Itu kita akan jumpa nanti. Iaitu bukan hanya satu huruf tu satu sifat. Tidak, sebenarnya ada satu huruf yang 4 sifat, 5 sifat. Ada 5 sifat, ada 6 sifat, ada 7 sifat. Kan? Jadi begitulah terhimpun sifat-sifat padanya. Jadi dalam bab ini istitalah ini merupakan satu sifat yang tunggal yang terdapat pada huruf dad. Okey, boleh faham situ? Boleh jalan? Okey, baik. Di bawah tu ada disebut Syekh Al-Ja'bari mengatakan bahawa terdapat perbezaan antara istitalah dengan mad, walaupun kedua-duanya membawa maksud berpanjangan. Jadi huruf istitalah itu berpanjangan pada makhraj. Adapun huruf mad, iaitu huruf mad berpanjangan pada nada suara. Itu beza. Jadi istitalah di sini bukan bermaksudnya panjang seperti harakat mad tu, kan? Jadi kata samalah, maksud dia panjang juga, kan? Tetapi kenapa tidak namakan mad je? Bila kata mad je panjang, asal mad je panjang, kan? Mad tu pada bab lain, maksudnya lain, iaitu mad panjang nada suara, kan? Ja'a, ji'a, ju'a, tu nada suara yang panjang. Sebab itu huruf-huruf mad
dia makhrajnya bukanlah seperti mana makhraj huruf-huruf yang lain, huruf-huruf hijaiyah yang lain, kerana makhrajnya adalah makhraj jauf, dia berbeza. Ataupun dia panggil sebagai khafa, huruf khafa yang makhrajnya agak luas, tak terletak pada satu tempat je. Contoh kalau bagi huruf alif, makhrajnya di mana? Ni hamzah, minta maaf, hamzah makhrajnya di halkum, kan, di pangkal halkum. Tetapi bagi alif maddiyah bukan begitu, waw maddiyah bukan begitu, ya maddiyah bukan begitu, kerana dia berdasarkan panjang nada suara. Ya contoh, kan, sya kita sebut huruf shin, selepas huruf shin ada alif. Alif tu apa? Alif mad. Jadi bunyi bukan berpegang pada makhraj seperti mana halkum ke, ataupun lisan ke, ataupun syafatain. Ia berpegang pada jauf. Sebab tu kalau kita tengok dalam bab makhraj yang lepas tu, iaitu bagi jauf, makhraj jauf iaitu adalah huruf-huruf maddiyah, alif maddiyah, waw maddiyah dan ya maddiyah. Tu, boleh faham situ? Okey, baik. Jadi istitalah di sini adalah bermaksud berpanjangan pada makhraj, makhraj huruf ba. Baik. Kemudian perhatian satu pada muka surat yang berikutnya, iaitu selain 17 sifat yang telah dinyatakan tersebut, terdapat juga sifat-sifat yang masyhur yang ada pada huruf hijaiyah, iaitu khafa dan gunnah. Khafa dan gunnah. Cuma khafa ni kita jarang-jarang dengar lah, kan? Kita jarang-jarang dengar dan jarang diguna pakai istilah khafa. Adapun di sini maksudnya iaitu terselindung. Khafa itu maksudnya terselindung atau tersembunyi. Dan huruf-hurufnya ada 4, iaitu huruf ha, dan baki lagi 3 adalah huruf-huruf mad. Alif maddiyah, waw maddiyah dan ya maddiyah. Seperti mana kata Syekh Ibrahim As-Samannudi, wal ha'u ma' hurufi maddin lil khafa, iaitu ha dan huruf mad itu adalah khafa. Baik. Kemudian kita teruskanlah bab ni kerana kita kebiasaannya kita jarang guna pakai, cuma sepintas lalu saja. Jadi kita terus kepada yang berikutnya, iaitu gunnah. Gunnah pada muka surat 218. Baik. Gunnah iaitu maksudnya dengung. Gunnah maksudnya dengung pada istilah suara lunak lagi merdu yang keluar dari batang hidung, iaitu dipanggil khayshum. Jadi khayshum ini salah satu lagi makhraj. Jadi keseluruhan makhraj ada 5, kan? Jadi 3 daripadanya iaitu halqiyah, lisan dan syafatain. Itu 3 makhraj. Manakala lagi 2 iaitu khayshum bagi gunnah dan jauf bagi huruf-huruf maddiyah. Okey, ini faham situ? Baik. Jadi apabila kata makhrajnya khayshum, maka bunyinya semua di hidung, terbitnya daripada hidung. Itu maksud khayshum, kan? Dan kata sahib as-sabil asy-syafi, wa gunnatun sautun ladzizun rukiba fin nuni wal mimi ala maratiba. Dan gunnah adalah suara lunak yang terdapat pada nun dan mim atas beberapa martabat. Jadi huruf gunnah ada berapa? Iaitu 2, iaitu huruf nun dan mim. Jadi huruf nun dan mim ini adalah huruf nun gunnah, mim gunnah. Bukannya nun yang huruf hijaiyah biasa tu, kan? Nun pada makhraj nun mana? Di mana? Lelangit, kan? Mim, mana makhraj mim? Iaitu di syafatain. Itu berbeza. Itu bukan gunnah. Itu bukan gunnah yang dimaksudkan di dalam
sifat gunnah ini. Yang ini khusus kepada nun gunnah dan juga mim gunnah ataupun huruf khayshum. Akan tetapi pada nun dan mim itu dia ada gunnah asliyah. Dia ada gunnah asliyah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tutup je ataupun kita sampai kepada huruf mim, dia ada bunyi gunnah asliyah. Tu bunyi tu. Nampak tak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu. Ar-Rahmanir Rahim. Tu gunnah asliyah. Danlah berikutnya begitu. Okey. Baik. Kemudian kata setengah ulama bahawa gunnah adalah sifat lazimah yang majhurah, yang jahar, lagi syiddah ataupun syadidah, dan bukannya pekerjaan amalan lidah. Dan dikatakan bahawa gunnah itu menyerupai bunyi kijang yang kehilangan anaknya. Tu tak apalah, sebab tu ulama ada gaji, kita nak gaji tahu tu tak padan. Ni ulama ada kaji sungguh. Adapun menurut pandangan Mulla Ali Al-Qari bahawa gunnah itu menyerupai bunyi burung merpati. Biasa dengar kot bunyi burung merpati macam mana? Tu bunyi dengung tu. Ni ulama ada kaji sungguh sampai tahap begitu. Untunglah kita pasal kita mengaji ni hasil daripada kajian depa. Sampai bunyi lagu mana pun depa kaji. Baik. Jadi kata Imam Ibn Barri, wal gunnatu sautul ladzi fil mimi wan nuni yakhruju minal khayshumi. Dan gunnah itu adalah suara yang terdapat pada mim dan nun yang keluar daripada batang hidung. Jadi bunyinya mana? Pada hidung. Inna anna. Contoh kan? Okey, baik, kita sama-sama sebut. Inna anna imma amma. Okey, nampak tak? Okey, huruf mim dan nun disebut apabila kita sebut, maka kita bunyikan melalui khayshum. Khayshum tu maksudnya batang hidung. Tu maksudnya. Okey. Kerana ada setengah juga ketika membaca dia tidak sempurnakan bunyi gunnah tersebut. Contohnya dalam surah apa? Al-Qadr, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi dengung pun sampai ke qadar 2 harakat. Inna setengah tu dia baca pendek. Inna tak sampai. Jadi perlu sempurnakan. Inna tu panjang lain pula tu. Dia tak bercantum tu, dia asing satu persatu. Sebab tu tertib penting dalam bacaan Quran, kena tertib. Susunan tu kena sempurna, sebutan kena sempurna, elok. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nampak tak? Itu contoh bagi gunnah. Baik. Okey, mudah gunnah tu kan? Mudah je insya-Allah. Cuma kita kena sempurnakan dia. Sebab tu baca Quran ni kita tak boleh nak kalut dan gopoh. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati baca satu persatu sebutannya bagi jelas, sempurna. Banyak yang saya
lalui pengalaman apabila belajar membaca Quran ni ada setengahnya iaitu agak gopoh nak baca, nak bagi habis cepat. Memanglah kan kita nak bagi habis cepat tu betul lah, tapi apabila kita gopoh maka setiap huruf yang terdapat dalam Al-Quran tu kita agak terlepas pandang nanti. Kita akan terlepas pandang sebutannya. Itu berhati-hatilah kerana dia merupakan kalamullah. Baik, itu berkenaan dengan sifat-sifat huruf hijaiyah yang mana keseluruhannya ada 17 sifat. Keseluruhannya ada 17 sifat yang telah kita kongsikan bersama. Baik, kemudian yang berikutnya perhatian yang kedua. Perhatian yang kedua, ulama tajwid berselisih pendapat dalam membahagikan sifat-sifat huruf. Mereka telah terbahagi kepada dua kumpulan. Iaitu ulama tajwid telah membahagikan sifat-sifat huruf ini kepada dua kumpulan. Iaitu setengah ulama antaranya Mulla Ali Al-Qari membahagikan sifat-sifat huruf ini kepada dua bahagian. Jadi ini satu kumpulan. Satu kumpulan membahagikan kepada dua bahagian. Iaitu bahagian yang pertama qawiyah, sifat-sifat yang kuat. Adapun yang kedua, iaitu bahagian yang kedua adalah dhaifah, sifat-sifat yang lemah. Jadi sifat-sifat yang kuat apa? Iaitulah antaranya jahar, syiddah, isti'la, itbaq, ismat, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dan gunnah. Ada 12. Ini saya baca sekali lalu lah. Kalau saya ni pun mungkin susah nak ingat benda ni. Kan? Ini kita di peringkat kajian ulama, mereka memperincikan perkara tersebut. Kerana itu tugas ulama menyampaikan ilmu. Jadi kita hanya baca sekali lalu lah. Mungkin kalau nak suruh hafal benda ni tak jenuh kita. Nak hafal ini lagi, nak hafal ini lagi, sifat tu lagi, sifat ni lagi, banyak benda nak hafal. Tahu kita ni nak hafal susah dah. Kan? Jadi bagi mudah ya untuk kita faham lah. Cuma sepintas lalu baca ni, kurang-kurangnya kita tahu apa yang ada di dalam ilmu tajwid ni ataupun berkenaan dengan makhraj dan sifat huruf ni. Baik, itu berkenaan dengan sifat qawiyah. Yang kedua sifat dhaifah. Sifat dhaifah sifat yang lemah, iaitu ada 8: hamas, rakhawah, bainiyah ataupun tawassut, iaitu di antara rakhawah dan juga syiddah. Yang keempat istifal, yang kelima infitah, yang keenam izlaq, yang ketujuh lin dan yang ke-8 khafa. Itu bagi kumpulan yang pertama. Yang kumpulan yang kedua iaitu Syekh Abdul Fattah As-Sayyid Ajmi Al-Marshafi membahagikan pula kepada 3 sifat, 3 bahagian, iaitu qawiyah yang pertama, yang kedua mutawassitah dan yang ketiga dhaifah. Qawiyah ada 11, iaitu jahar, syiddah, isti'la, itbaq, safir, qalqalah, inhiraf, takrir, tafashi, istitalah dan gunnah. Itu berkenaan dengan sifat qawiyah. Manakala mutawassitah iaitu bainiyah, ismat dan izlaq. Manakala yang ketiga iaitu dhaifah, hamas, rakhawah, istifal, infitah, lin dan khafa. Itu berkenaan dengan bahagian sifat. Sifat yang kuat, sifat yang sederhana dan juga sifat yang lemah. Baik. Kemudian berkenaan dengan sifat perhatian yang ketiga, iaitu menurut pandangan ulama tajwid bahawa sifat qawiyah tidak sama kekuatannya antara satu sama lain. Di sini saya dinyatakan beberapa perkara yang berkaitan dengannya, iaitu qalqalah adalah sifat yang paling kuat di kalangan sifat qawiyah. Jadi antara sifat qawiyah tu ada yang ranking yang paling kuat, iaitu sifat qalqalah. Apabila disebut huruf qalqalah, pasti ianya jahar dan syiddah.
Jadi maknanya huruf yang bersifat qalqalah dia mesti ada bersifat jahar dan juga sifat syiddah. Tu maksudnya huruf qalqalah itu adalah huruf yang bersifat kuat. Yang kedua, syiddah lebih kuat daripada jahar. Adapun kedua-duanya lebih kuat daripada tafasyi dan safir. Ini semua berkenaan dengan kajian-kajian ulama yang memperincikan berkenaan antara sifat-sifat yang kuat antara satu sama lain. Yang ketiga iaitu itbaq. Itbaq lebih kuat pada isti'la. Sebab tu bila huruf sa, da, ta, za kan, dia dah ada sifat isti'la kan, itu dah mempunyai sifat kuat. Manakala ada lagi padanya sifat itbaq, menguatkan lagi dia. Jadi sebab itu bila kita baca wa idza qi, kita tak boleh baca wa idza qila lahum, qaf kan, huruf qaf. Bukan si, huruf sad. Ihdinas sira, si. Kita tak baca ihdinas sira. Nampak? Ya? Contoh. Sira, ayat yang berikutnya kan? Ayat yang ke-7. Siratal ladzi, si. Kita baca si. Walaupun dia berbaris kasrah, baris bawah. Biasa baris bawah adalah tarqiq ataupun nipis. Itu ada setengah yang membaca ihdinas siratal mustaqim, si. Maka si tak sempurna. Tak sempurna sebutan huruf sad yang berbaris kasrah. Okey. Contoh, kita sama-sama sebut ihdinas siratal mustaqim. Tebalkan sad kan, walaupun dia baris kasrah tetapi bunyi dia tu tetap kuat, kekal sifat kuat dia. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Itu maksudnya, jadi sifat-sifat itu sifat yang kuat, maka dikekalkan sifat tersebut walaupun barisnya berbaris kasrah. Baik. Boleh kita tengok sedikit daripada surah An-Nisa bermula ayat 1. Atau kita sambung yang lepas di mana? Ada tanda tak, cikgu? Ayat Al-Quran. Jadi sebelum kita nak masuk pada tajuk yang berikutnya, kita baca sedikit ayat Al-Quran terlebih dahulu, maka kita akan masuk sifat yang berikutnya ataupun tajuk yang berikutnya ini di masa akan datang, insya-Allah. Sembilan 97. Okey, muka surat 97 kita tengok. Ayat 122. 98. Baik. Surah An-Nisa juzuk yang kelima, muka surat 98 ayat 122. Baik, kita sambung di situ. Muka surat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب Jadi pada perkataan amaniyi itu kadang-kadang ada setengahnya yang tertinggal. Ia bersabdu tu. Jadi kena sempurnakan ia tersebut. Kan? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن sekali lagi وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء nun tu adalah nun bersabdu macam mana kita sebut tadi gunnah wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fil yataman nisaa illati sampai Qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما صدق الله العظيم. Baik, insya-Allah kita sambung pula lagi di masa akan datang. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.